Boleh? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pagi ini sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu dan sama-sama kita berada di dalam kebaikan-kebaikan di dalam majlis ini. Mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah meredai apa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah untuk pagi ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita, iaitu pada surah Al-Kahf, surah yang ke-18, dan insyaAllah kita akan sambung pada ayat yang ke-45. Okay, kita akan sambung pada ayat yang ke-45. Bagi yang baru mengikuti majlis ini, kita dah berlalu dah ada dua fitnah yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Kahf, iaitu satu fitnah keimanan ataupun fitnah agama dan satu lagi adalah berkaitan tentang fitnah harta. Okey, dua-dua ni kita dah bincang pada kesempatan yang lalu. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi pada ayat yang ke-45. Jadi sebelum kita lanjutkan tuan-tuan, saya nak share dululah. Sekejap Share. Boleh share. Okey, tak apa. Okey, baik. Tengok pada surah Al-Kahf, surah yang ke-18, ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Di sini para ulama tafsir memberikan pandangan. Mereka mengatakan Allah mendatangkan satu perumpamaan kepada dua bentuk. Okay? Yang ini disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi. Kata mereka, perkataan wadrib lahum mathalal hayatud dunya, Allah mengumpamakan kehidupan dunia itu ada dua bentuk. Pertama, Al-Imam Qurtubi berpandangan Allah mengumpamakan kehidupan dunia ini kama'in, adalah seperti air. Okay? Dan pandangan yang kedua, iaitu Allah mengumpamakan kehidupan dunia ini adalah seperti air yang diturunkan daripada langit, lalu bercampurlah air itu dan akhirnya tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di dunia dan jadilah kering ditiup oleh angin. Dan Allah lah yang menentukan setiap sesuatu. Maksudnya, kalau tuan-tuan perhatikan, para ulama tafsir buat dua pandangan. Yang Allah umpamakan kehidupan dunia itu, pertama katanya kama'in, seperti air. Nanti kita akan ulas kenapa mereka umpamakan kehidupan dunia seperti air. Satu lagi pandangan, iaitu memberikan kesimpulan secara keseluruhan. Kehidupan dunia ni seperti air yang turun daripada langit, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di atas bumi, kemudian dihancurkan, ditiup oleh angin. Okay, itu dua tafsiran para ulama berkaitan tentang perumpamaan ini.
Okey. Baik, pada ayat 45 Allah membuka dengan perkataan wadrib. Wadrib. Yang ni kita dah bincang dah pada minggu yang lalu. Setiap kali ataupun ada kalanya Allah mendatangkan perumpamaan, analogi, maka Allah akan menggunakan diawali dengan perkataan wadrib. Wadrib. Wadrib ni adalah perkataan daraba, iaitu artinya memukul. Wadrib ni perkataannya adalah memukul. Jadinya Allah sengaja meletakkan perkataan wadrib pada setiap permulaan ayat perumpamaan sebab nak memberitahu ada dua perkara. Pertama, iaitu kalau ada seseorang memukul seseorang yang lain, pukulan itu mestilah akan memberi bekas ataupun kesan kepada orang yang dipukul. Dan yang keduanya, orang yang dipukul mesti akan bangkit untuk bertindak balas dengan pukulan tersebut. Jadinya, para ulama tafsir mendatangkan analogi dekat sini tuan-tuan. Bila Allah mulakan perumpamaan dengan perkataan wadrib, seolah-olahnya Allah nak bagi tahu perumpamaan ini bukan sekadar contoh. Tetapi contoh ni adalah contoh yang akan berbekas di hati orang-orang mukmin. Dan setiap contoh ini juga bukan sekadar memberi bekas, bahkan dia akan menyebabkan orang mukmin ni akan bertindak balas dengan perumpamaan tersebut. Jadi ini antaralah kenapa Allah menyebutkan setiap awal perkataan analogi ataupun perumpamaan, mathalal kat sini, mesti Allah dahulukan dengan perkataan wadrib. Allah mendatangkan perumpamaan. Okey, baik. Jadinya, perhatikan di sini Allah datangkan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mendatangkan perumpamaan kepada kamu al-hayatid dunya, berkaitan tentang kehidupan dunia. Al-Hafiz Ibn Kathir menyebutkan kehidupan dunia di sini adalah contoh yang merujuk kepada kehancuran dan juga kefanaan kepada kehidupan dunia. Nak cerita kehidupan dunia ni tak kekal. Jadi Allah datangkanlah perumpamaan seperti ini. Okey? Dan tuan-tuan perhatikan pada perkataan ad-dunya, ad-dunya dia datang daripada perkataan dana. Dana ataupun adna, iaitu memberi maksud dia adalah tempat yang paling bawah ataupun tempat yang paling akhir ataupun tempat yang paling tercorot. Itulah perkataan ad-dunya. Jadi Allah menyebutkan inilah kehidupan dunia, kama'in, adalah seperti air. Okey, perhatikan tuan-tuan. Tafsiran pertama Allah kata Al-Imam Qurtubi, Allah mengumpamakan kehidupan dunia ini seperti air. Kerana apa? Al-Imam Qurtubi datangkan 4 sebab. Al-Imam Qurtubi datangkan 4 sebab. Kenapa dia maksudkan kehidupan dunia ini seperti air? Dia tak tafsirkan air yang turun daripada langit. Dia hanya sebut perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air. Kerana apa? Pada pandangannya ada 4 sebab. Pertama, kata Al-Imam Qurtubi, kehidupan dunia ini seperti air kerana air yang pertama adalah sifatnya berubah. Air sifatnya berubah. Dia tidak tetap. Okey? Dia berubah-ubah. Masuk bekas yang berbentuk petak, berubahlah menjadi petak. Masuk bekas berbentuk bulat, dia berubah menjadi bulat. Dan begitulah dalam bentuk-bentuk yang lain. Jadi Allah menyebutkan kehidupan dunia ini seperti itu. Dia tidak tetap dan dia juga tidak kekal. Dia berubah-ubah. Hari ini kita berada di bawah, esok lusa kita berada di atas. Hari ini kita berada di atas, esok lusa kita berada di bawah. Okey? Kehidupan manusia ni tak tetap. Kalau hari ini kita susah, sabar. Sebab apa? Lambat laun Allah akan datangkan kesenangan. Kalau hari ini Allah berikan kita kesenangan, berhati-hati. Sebab lambat laun akan datangnya kesusahan. Dan inilah hakikat tentang kehidupan dunia. Seperti mana sifat air itu berubah-ubah, maka begitulah sifat kehidupan dunia. Dia tidak tetap dan dia sentiasa berubah. Jadi orang mukmin sentiasalah berpaut kepada Allah Ta'ala. Jangan rasa gah pada diri sendiri. Jangan rasa besar. Jangan rasa ini kekayaan saya yang memiliki. Tidak. Kekayaan yang kita ada adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu ayat sebelum ni, bila kawan kepada tukang kebun ni, dia dapat
dia masuk kepada kebun ni, dia kata apa? Kalau kamu dapat nikmat-nikmat ni, sepatutnya kamu kena kata Masya Allah, la quwata illa billah. Okey? Kalau Allah berkehendak, jadilah. Dan tidak ada kekuatan melainkan Allah. Ini ayat sebelum tu, pada surah Al-Kahfi, ayat sebelum ni Allah Ta'ala ada sebut satu wirid yang diajarkan oleh Allah dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita memiliki nikmat, masuk rumah rasa tenteram, ada pejabat kita rasa seronok, ada kenderaan kita rasa selesa, ada anak-anak kita rasa gembira, maka jangan kita hanya sekadar rasa best lah dengan nikmat-nikmat ni. Tidak. Tapi kembalikan kepada Allah pujian tersebut dengan zikir Masya Allah la quwata illa billah. Sebab apa? Kehidupan ni seperti air, dia tidak tetap. Dia sentiasa berubah-ubah. Okey. Pandangan yang contoh yang kedua, sebab yang kedua pula, Al-Imam Qurtubi mengatakan kehidupan dunia ini diumpamakan seperti air kerana air sifat yang kedua. Okey, tuan-tuan yang ikuti saya ni tengok pada surah Al-Kahfi ayat 45 Surah Al-Kahfi ayat yang ke-45. Okey, jadinya yang kedua adalah kerana air ini sifatnya adalah membasah. Air sifatnya adalah membasah. Siapa yang terkena air sama ada sedikit ataupun banyak, dia mesti akan basah. Maka begitulah dengan dunia. Siapa yang hidup di atas muka bumi, maka dia mesti terkena kepada fitnah. Fitnah ni artinya adalah ujian. Semua orang akan terkena ujian dan tidak ada orang yang mampu lari daripada ujian. Dan ujian dalam kehidupan ni jangan disangka adalah perkara-perkara yang kita benci. Tak. Tapi dia juga merujuk kepada perkara-perkara yang kita sukai. Ramai yang menyangka ujian ni benda yang kita tak suka. Kesakitan, kemiskinan, kesusahan, kan? Kematian, kekurangan makanan dan sebagainya. Ini adalah ujian. Tapi jangan dilupakan benda yang kita suka, kekayaan, kemewahan, kehidupan selesa, kesihatan tubuh badan, ini juga adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kata Imam Qurtubi, Allah mengumpamakan kehidupan dunia ini seperti air kerana sifat air itu adalah membasah. Jadi sebab air itu membasah, maka kehidupan dunia ini adalah ujian. Dan air ni dia bersifat deras, kan? Air ni bersifat deras. Jangan dihalang dan jangan disekat. Lagi dihalang, lagi disekat, maka lebih besar, lebih kuat tekanannya, lebih tinggi tekanannya dan risikonya. Jadi apa yang perlu kita lakukan, iaitu kita perlu buat sistem peparitan, sistem pengairan yang betul dan disalurkan di tempat yang betul. Macam itulah dengan kehidupan dunia. Bukan ditinggalkan, bukan dipinggirkan. Lagi kita lari daripada dia, lebih bahaya. Sebab itu agama datang memberikan kita petunjuk, iaitu dunia ni diuruskan, bukan ditinggalkan. Agama lain mereka tinggalkan dunia, tuan-tuan. Tapi agama kita uruskan dunia. Sebab dunia akan menjadi jambatan kepada hari akhirat. Okey, baik. Yang ketiga, kata Al-Imam Qurtubi, kehidupan dunia ini diumpamakan seperti air adalah kerana air ni sifatnya adalah dia akan berhenti. Air ni sifatnya akan berhenti. Okay? Kalau kita tengok hujan yang turun, tuan-tuan, sebab air dekat sini adalah air yang diturunkan daripada langit, kan? Air ni sifatnya dia akan berhenti. Tuan-tuan tengok hujan turun, kita akan kata apa? Automatik kita akan kata, kejap lagi hujan berhenti lah ni. Itu kebiasaan, logiknya macam tu, kan? Ni tengok hujan ni berhentilah kejap lagi ni. Maka kehidupan dunia seperti itu. Orang yang normal dan sihat fikirannya, bila dia tengok kehidupan dunia, dia takkan rasa, dunia ni kekal lah. Dia mesti dalam fikiran ni, dunia ni akan berakhir. Sama ada saya yang berakhir dulu, ataupun dunia yang akan berakhir dahulu. Jadi, kehidupan dunia ni tidak kekal. Kalau Allah beri nikmat, jangan sampai kita sombong lah. Jangan sampai sombong. Sombong sampai kita melupakan Allah Ta'ala. Sebab dunia akan berakhir. Dan kalau kita ditimpa musibah, jangan putus asa. Sebab apa? Kesusahan akan berakhir. Okay, yang itu yang dimasukkan dengan sebab yang ketiga. Dan kata Al-Imam Qurtubi, sebab yang keempat,
Allah mengumpamakan kehidupan dunia ni seperti air kerana air ni sifatnya kalau diambil sedikit, air akan menjadi manfaat. Namun kalau air itu banyak, maka air itu akan mendatangkan mudarat. Kalau tuan-tuan tengok berita semalam, tahu tak 9 September akan adanya air pasang dekat Kuala Selangor. Ini kajian yang keluar. Ramalan tu 9 September akan adanya air pasang. Dan waktu tu hujan turun tak berhenti. Ini ramalan. Dan mereka jangkakan di Kuala Selangor ada 13 tempat akan tenggelam. Ini ramalan termasuklah Ijuk, Jeram, lagi Tanjung Karang, dia sampai Tanjung Karang sampai Skincan. Jauh juga ni daerah dia. Harap-haraplah saya ni tempat juga tu. Harap tak kena lah. Harap-harap sebab dia kata kalau air hujan tak berhenti turun dan masa tu air pasang, dia akan melimpah. Dan semalam saya pergi lalu Tanjung Karang. Sebahagian daripada Tanjung Karang ni tenggelam. Tanjung Karang sekarang ni tenggelam. Separuhnya tenggelam. Air dah naik lah. Ni benda yang kita kena ingat lah. Jadi kita boleh nampak Allah Ta'ala sebut benda yang betul. Air ni kalau dia sedikit, dia jadi manfaat. Kita boleh membersihkan diri, kita boleh berwuduk, jadikan minuman, jadikan basuhan dan sebagainya. Tapi kalau dia jadi banyak, maka dia musibah. Kehidupan dunia macam itu juga. Ambillah yang sedikit, dia akan jadi manfaat. Tapi kalau mula ambil banyak kepada kehidupan dunia, maka dia akan datang mudarat pada kita. Kita akan jadi lebih tamak, kita akan jadi lebih jahat, kita akan jadi lebih zalim. Saya selalu fikir, kenapa berlaku corruption? Corruption ni bukan berlaku pada orang jahat. Dia berlaku kalau dalam kelas, masa belajar lah. Kalau kat universiti ni, yang corruption ni orang yang duduk front line. Yang kalau belajar tu dia memang score straight A. Betul tak? Yang corruption ni kan? Bukan orang yang duduk kelas belakang, orang yang duduk meja belakang, orang yang duduk score E. Tak. Yang score A. Yang pandai-pandai, yang kalau duduk dalam syarikat tu yang pegang jawatan-jawatan atas. Tapi kenapa berlaku corruption? Pernah kita fikir tak? Kenapa berlaku corruption? Sebab apa? Bila kita memiliki benda, dia akan jadi tamak. Bila kita tak memiliki, dia jarang-jarang ada perasaan tamak tu. Sedangkan kita ada harta ni. Tapi bila makin banyak harta yang kita kumpulkan, kita akan jadi lebih tamak. Dan kita ada rasa untuk zalimi hak orang lain. Sebab itu Al-Quran mengajar kita, dunia ni ambil sedikit, dia jadi manfaat. Ambil banyak, maka dia akan datang mudarat. Bagi banyak harta kita, kita akan lebih banyak zalim orang lain. Banyak tindas orang lain. Banyak menyusahkan orang lain. Okay? Sebab itu dah kaya, nak kaya lagi kan? Alright? Dah tak sihat dah ni. Tak kuat dah ni. Tapi tamak haloba tu ya lagi. Saya makan pun tak boleh makan. Banyak benda tak boleh makan. Sebab banyak penyakit. Tapi nafsu tu, saya nak harta dia ni. Saya nak dia punya ni. Saya nak pimpin syarikat ni. Semua benda dia nak. Betul tak? Kan? Bila bawa ke mahkamah, asal isu corruption, saya ada masalah sakit itulah, sakit pinggang lah, sakit tengkuk lah. Sakit pundi kencing lah yang baru ni. Ni tak ada kaitan dengan orang lain. Tapi rasuah ambil, corruption ambil, gelap kita panggil amla kan, cuci duit buat. Kita rasa pelik. Penyakit dah macam-macam, katanya sakit itu sakit ini kan. Tapi buat benda ni macam tak sedar. Kamu nak buat apa sebenarnya duit banyak-banyak ni? Yang itulah yang dimaksudkan. Yang dunia ni ambilnya sedikit, dia jadi manfaat. Tapi kalau dia ambil banyak, maka dia akan mendatangkan mudarat. Okay. Dan inilah pandangan Al-Imamul Qurtubi. Dia memberi pandangan yang mana kehidupan dunia ni seperti air. Dia tak buat conclusion semua. Dia hanya umpamakan seperti air sahaja. Tapi sebahagian besar para ulama yang lain, mereka menyebutkan seperti mana Al-Hafiz Ibnu Kathir, dia kata kehidupan dunia ini adalah seperti air yang diturunkan daripada langit dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi, lalu dihancurkan dengan angin. Itu menunjukkan kepada kita yang mana kehidupan dunia ini dia berlaku sangat pantas. Kehancuran tu berlaku sangat cepat dan dia tidak kekal. Contoh, perhatikan. Nanti saya akan bawa pada ibu-ibu tengok ada satu lagi ayat Allah sebut tentang kehidupan dunia ni lebih jelas. Okay. Pada ayat ni Allah tak nak kata apa?
Allah umpamakan kehidupan dunia ni seperti air yang diturunkan daripada langit dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi. Fakhtalata bihi nabatul ard. Maksudnya apa? Nak tumbuh satu tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi ni, maka seorang pekebun tu dia mesti apa? Dia mesti ada biji benih. Ada biji benih, kemudian dia mesti menanam. Lepas menanam, dia mesti membaja. Lepas membaja, dia kena menyiram. Kena menyiram, kena meracun. Lepas meracun, kena menjaga. Bertahun-tahun barulah daripada tanaman tu keluar hasil. Betul? Adakah hari ni kita tanam pokok durian, esok lusa dah boleh makan? Tak. Dalam fikiran kita ni, saya tanam pokok durian ni bukan untuk saya. Ini untuk anak cucu saya. Betul? Hasilnya tu lama lagi. Jadi, ayat ni menunjukkan kepada kita, kehidupan dunia ni, kejayaan, dia bukan berlaku serta-merta. Dia bukan ekspres. Kejayaan ni, dia adalah bertempoh. Okay? Hari ni kamu buat, kamu kena sentiasa lakukan secara konsisten. Kejayaan tu baru dapat. Kenikmatan dunia tu baru kamu dapat. Tapi, perhatikan. Allah kata apa? Air yang turun daripada langit tu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi isyarat. Nikmat yang Allah berikan kepada tukang kebun ni sampai keluar hasil daripada tanaman dia adalah setelah turunnya hujan. Maksudnya apa? Kalau tukang kebun tu dia tanam biji benih, dia tanam, dia bajalah apa pun, kalau hujan tak turun, tumbuh tak pokok dia? Tak tumbuh. Kehidupan dunia, nikmat yang kita buat, memang saya usahakan nikmat ni, saya belajar sungguh-sungguh, saya kerja rajin-rajin, saya buat itu ini, saya buat marketing. Kalau tak ada pertolongan Allah, boleh dapat tak? Tak boleh dapat. Jadi, umpama air hujan itu seumpama pertolongan Allah. Cuma kita sedar tak sedar je. Sebab itu Allah datangkan analogi ni, supaya manusia berfikir. Apa yang saya kecapi nikmat dekat dunia ni, dia bukan ekspres. Dia bertempoh dan dia perlu diusahakan. Hari ni saya buat, nak dapat nikmat, panjang tempoh dia. Dan yang keduanya, setiap nikmat yang saya dapat, jangan lupa, adanya Allah yang membantu. Seperti mana kamu ada kebun kamu ni takkan subur melainkan setelah Allah turunkan air hujan. Siapa yang turunkan hujan ni? Allah lah. Jadi siapa yang memberikan kenikmatan pada dunia? Allah. Walaupun kamu usahanya banyak, tapi pertolongan Allah tu tak boleh dinafikan. Okay. Itu pertama tuan-tuan. Allah Ta'ala berikan perumpamaan. Kemudian Allah kata apa? Fa'asbaha hashima, kata Allah. Fa'asbaha hashima. Kemudian jadilah tanaman-tanaman itu hashim. Hashim ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia bererti memecah. Hashim ni memecah. Sebab itu moyang Nabi bernama Hashim. Dia datang daripada perkataan Hashama. Hashama ni adalah memecah. Dan moyang Nabi digelar Hashim, nama sebenar dia Amru. Moyang Nabi namanya Amru. Tapi dipanggil Hashim sebab dia inilah sebagai translator kepada orang Mekah. Mana-mana jemaah haji yang datang ke kota Mekah, dialah yang memberi makan dan memberi minum kepada jemaah-jemaah haji. Jadi Hashim ni kerja dia pecahkan roti-roti ni dan dia akan letakkan di dalam bubur dan diberikan kepada jemaah haji. Cuma hari ni kalau pergi haji, pergi umrah, tak dapat makan free lah. Tapi air zam-zam free tu dah dapat. Itu trend ataupun pemula dia adalah daripada Hashim. Moyang Nabi SAW. Dialah permulaan yang memberikan makan dan minum secara percuma kepada jemaah-jemaah haji. Okay. Jadinya Allah kata apa? Daripada pohon yang subur ni, kemudian dia berubah menjadi Hashim. Iaitu dia akan berubah menjadi kering. Hancur. Tazruhur riyah. Yang mana dia telah ditiup ataupun diterbangkan oleh angin. Cuba tuan-tuan bayangkan. Apa yang Allah Ta'ala nak maksudkan? Allah nak kata, nikmat yang kamu dapat ni, macam satu kebun ni, dah turun hujan, dah jadi subur, sekali datang satu angin, waktu tu juga kenikmatan tu akan hancur. Kenikmatan tu akan rosak. Tumbuh-tumbuhan itu akan hilang. Macam itulah dengan kehidupan dunia. Kamu nak dapat kehidupan dunia tu susah. Kamu kena usahakan. Tapi kena ingat dan berhati-hati. Nak datang kehancuran itu, dia berlaku serta-merta. Macam angin datang, dia tiup sekali badai, habis. Semua tumbang, semua hancur. Macam itulah dengan kenikmatan dunia. Kamu tengah menikmati ni, kamu nak dapat nikmat ni susah. Tapi untuk dia hancur, dia berlaku sekelip.
Dia akan hancur dan berlaku sekelip mata. Dan itulah pandangan ulama yang mengatakan kenapa Allah mengumpamakan kehidupan dunia seperti air yang turun daripada langit, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, lalu dihancurkan dengan tiupan angin. Sebab nak bagi tahu dunia ni macam tu, dia akan hancur sekelip mata, kejap je. Sangat kejap. Hari ni tuan-tuan usahakan satu pokok. Bertahun-tahun baru keluar hasil. Tapi nak pohon tu hancur, dihancurkan oleh badai, bertahun juga ke? Boleh jadi satu malam je. Malam ni kita tidur, esok bangun tengok pokok dah rebah dah. Sebab apa? Malam tadi datangnya ribut, malam tadi mungkin datangnya banjir. Semua tu boleh berlaku sekelip mata. Dan di sini menunjukkan kepada kita sama ada dunia ni akan hancur sekelip mata ataupun kematian yang akan datang kepadamu tu akan datang secara tiba-tiba. Sebab itu Nabi menyebutkan kehidupan kematian itu adalah pemutus kepada kelazatan dunia. Kematian adalah pemutus kepada kelazatan dunia. Tengah-tengah kita menikmati ni hidup dunia, tiba-tiba Allah datangkan kematian. Kematian akan putuskan seluruh kelazatan-kelazatan dunia. Dan dia berlaku secara tiba-tiba. Jadi, tengah kita ada tenaga, sihat walafiat ni, menikmati dunia ni, ingat, kematian tu boleh berlaku secara immediate. Dia boleh berlaku secara tiba-tiba. Kadang-kadang kita sedar, kadang-kadang tidak sedar. Yang itulah yang Allah umpamakan. Okey, perhatikan perkataan ar-riyah. Ar-riyah ni artinya angin. Dan Allah sebut dalam bentuk plural. Kalau dalam bentuk singular, angin tu disebut ar-rih. Kalau angin disebut ar-rih ataupun singular, itu adalah angin yang membawa kebaikan. Ayat 45 tu, ar-rih. 45. Tazruhur riyah tu kan? Tazruhur riyah. Perkataan ar-riyah tu kan? Saya sebutkan ar-riyah tu, kalau tuan-tuan tengok dalam ayat lain, angin dalam bahasa Arab, Allah sebut dua je. Sama ada ar-riyah, ar-riyah ni adalah plural dia. Satu lagi ar-rih. Ar-rih ni dia punya singular dia. Dan beza di antara dua perkataan ni, kalau Allah sebut angin dalam bentuk singular, itu adalah angin yang membawa nikmat. Kalau ar-riyah, plural, itu bererti angin yang membawa kehancuran. Sebab apa angin bentuk plural tu buat kehancuran? Sebab angin tu datang kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Dia dalam keadaan merosakkan lah. Itu didatangkan dalam bentuk plural. Kalau angin yang datang singular ni, maksudnya satu hembusan saja, satu arah. Maka dia membawa kenikmatan. Itu perbezaan lah pada perkataan. Okey. Baik, seringkas ni sebenarnya cerita tentang kehancuran. Sangat mudah nak faham. Sebab itu Allah menggunakan perkataan wadrib. Ayat ni dia mesti berbekas dalam hati orang mukmin. Dan dia mesti orang mukmin ni memberi respon tindak balas kepada perumpamaan ini. Dan ayat tu Allah kata apa? Wa kanallahu ala kulli syai'in muqtadira. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Tuhan yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Artinya, Allah lah satu-satunya Tuhan yang maha berkuasa dan dia seringkali boleh melakukan benda ni secara bila-bila. Allah nak datangkan ketenangan boleh, Allah nak hantar kehancuran boleh. Sebab Allah Tuhan yang muqtadira. Dia Tuhan yang boleh menentukan semua benda mengikut kehendak dia. Okey. Satu perkara tuan-tuan, kalau kita baca dalam Quran, perhatikan Al-Aziz ni selalu dikepilkan dengan perkataan Al-Azizul Hakim. Yang kedua, Al-Aziz ni akan dikepilkan dengan Al-Azizur Al-Azizur Rahim. Okey. Saya nak sebutkan sikit lah tuan-tuan berkaitan tentang muqtadira ni. Bila Allah kata Allah lah Tuhan yang maha berkuasa menentukan segala sesuatu. Bila Allah cerita tentang kekuasaan dia dekat alam, Allah selalu guna perkataan dua je. Al-Azizul Hakim, Al-Azizur Rahim. Ada lagi tak? Al-Azizul Alim. Itu antara yang Allah selalu gunakan, perkataan Al-Aziz. Okey. Bila Allah nak kata, aku Tuhan yang menguruskan alam, mentadbir alam.
Lalu Allah kata dia adalah Al-Aziz. Apa maksud Al-Aziz? Dia Tuhan yang maha perkasa. Perkasa ni artinya apa yang dia putuskan tidak ada orang boleh argue dan tak ada orang boleh halang. Allah boleh buat apa yang dia nak. Dia nak datang ribut, dia nak datang keamanan, dia nak terbalikkan dunia, dia nak datangkan banjir. Semua dia buat, tidak ada orang boleh halang. Itu nama Al-Aziz. Betul-betul perkasa. Okay. Betul-betul perkasa. Maksudnya kita peganglah Allah Ta'ala ni, tak ada orang boleh apa-apa, tidak ada orang yang boleh halang keputusan daripada Allah. Al-Aziz. Dan yang kedua, Allah akan kata, dia tu adalah Al-Azizul Hakim. Kenapa Hakim? Sebab Allah nak bagi tahu, walaupun aku perkasa, boleh buat apa yang aku nak, kamu kena tahu, aku ni Tuhan yang bijaksana. Apa-apa yang aku buat, dia bukan secara sembrono. Tetapi apa yang aku buat adalah dengan kebijakan. Ada sebab, ada hikmahnya. Aku buat macam ni, mesti jadi macam ni. Aku buat macam ni, mesti jadi macam ni. Aku datangkan macam ni, mesti ada sebab macam ni. Itu namanya kebijakan. Okay? Dia tak melakukan sesuatu tu dengan sembrono. Dan yang kedua, bila Allah kata aku adalah Al-Azizur Rahim, akulah yang perkasa dan akulah Tuhan yang Maha Ar-Rahim, Maha Penyayang. Bila kita faham ayat ni, kita akan rasa apa? Allah muqtadira. Dia boleh tentukan apa yang dia nak. Tapi kita yakin. Allah buat apa yang dia nak. Dia nak datangkan bencana ke, tak datangkan bencana. Allah Tuhan yang bijaksana dan Allah Tuhan yang Maha Penyayang. Bagi kita yang beriman pada Allah, kita akan rasa apa? Pengurusan alam ni adalah berlaku sehingga menenangkan hati kita. Contoh. Contoh boleh baca dalam surah Sajadah. Allah kata Allah Al-Azizur Rahim. Ada orang Allah beri anak. Ada orang Allah tak beri anak. Ada orang Allah beri kaya raya. Ada orang Allah sempitkan rezeki dia. Ada orang dia ni ada mak bapak, umurnya panjang. Ada orang mak bapak meninggal awal. Kalau kita faham Allah ni Al-Azizul Hakim, Al-Azizur Rahim, orang mukmin akan jadi tenang. Sebab apa? Dia sentiasa bersangka baik dengan Allah. Apa yang Allah buat, dia bijak. Mesti ada sebab. Dan apa yang Allah buat, dia bukan sekadar buat menzalimi manusia. Tetapi dia melimpahkan kasih sayang kepada manusia. Kita akan jadi lebih tenang. Tenteram jiwa kita dan sentiasa bersangka baik dengan Allah. Okey, ini yang untuk saya ulas perkataan. Wa kanallahu ala kulli syai'im muqtadira. Okay? Allah ni maha menentukan segala sesuatu. Allah boleh tentu apa yang dia nak. Itu berarti Allah tu Al-Aziz, perkasa. Dia berbeza dengan manusia. Manusia bila dia berkuasa, tak ada orang boleh lawan dia, manusia akan jadi zalim. Betul tak? Dia jadi kuku besi. Dia akan buat mengikut kepentingan dia. Tapi Allah tidak. Dia buat satu perkara tu dalam keadaan Al-Hakim, bijaksana, dan dia buat sesuatu perkara tu dengan Ar-Rahim. Jadi kalau kita melalui kehidupan ni, ada tempat kita rasa sulit, ada tempat kita rasa kesenangan, percayalah apa yang Allah urus alam ni dengan keperkasaan dia tu, dia lakukan dengan kasih sayang. Okay? Faham benda ni tuan-tuan? Kita tak akan mudah bersangka buruk dengan Allah Ta'ala. Tak mudah bersangka-sangka dengan Allah Ta'ala. Jelas ke tuan-tuan? Jelas ke? Boleh Saya tengok di Zoom ada ke? Ada soalan ke daripada Zoom? Tak ada soalan Okey, ada yang tanya soalan ke apa? Okey, ada jawapan soalan yang ayat yang ke-40, 45. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala. Cuma saya tak dapat nak share kat skrin ni Nanti minta tolong abang Syuaib kita share dekat skrin Zoom ni ayat 45 surah Al-Kahfi ayat 45. Nanti di-share. Okey, baik. Sekarang ni tuan-tuan, kita nak detailkan lagi sekali, satu lagi, ayat bercerita tentang kehidupan dunia. Okay. Tuan-tuan boleh tengok pada surah Al-Hadid, surah 57 ayat 20. Surah Al-Hadid, surah 57 ayat yang ke-20. Sekarang kita bincang tentang kehidupan dunia ni, dia berlaku sangat pantas. Nikmat-nikmat yang kita perolehi ni, dia nak berakhir tu, nak hancur, dia boleh berlaku secara tiba-tiba. Sekarang ni Allah cerita tentang kehidupan dunia. Okay, kehidupan dunia. Surah Al-Hadid, surah 57, ayat yang ke-20.
Okay, kalau tuan-tuan tengok di Facebook PMP Subang Jaya, tuan-tuan boleh tengoklah. Kita ada kongsikan teks Quran. Baik, tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-20 surah Al-Hadid, Allah kata apa? I'lamu annamal hayatud dunya. Dapat surah Al-Hadid, surah 57 ayat 20. Masyarakat dapat masyarakat? Okey, baik. Sekarang ni Allah kata apa? I'lamu, ketahuilah. Allah mulakan cerita tentang kehidupan dunia ni, Allah kata apa? Ketahuilah. Apa maksud perkataan i'lamu? Seolah-olahnya Allah nak kata, sejujur-jujurnya. Tidak ada yang aku nak selindungkan. Dan tidak ada yang aku nak sembunyikan. Aku cuba explain seterang-terangnya. Okay. Sebab apa? Dialah Allah, Tuhan yang menciptakan alam. Dan dialah juga Tuhan yang sempurnakan nikmat pada alam ni. Sudah tentulah dialah yang paling tahu tentang hakikat alam ni. Ada tak yang lebih tahu daripada dia? Tak ada. Ada Sudah tentu dialah Tuhan yang sangat tahu tentang alam ni. Allah memberitahu kita tentang kerana apa? Sebab hidup dekat dunia ni paling pendek. Paling pendek. Alam dunia ni paling pendek. Bayangkan alam barzah. Ini selalu saya datangkan contoh ni nak bagi mudah faham. Ingat sampai bila-bila. Alam barzah ni Nabi SAW. Nabi SAW wafat tahun 11 Hijrah. Sekarang kita dah 1444 Hijrah. Ni contoh ni nak mudah kita ingatlah. Kalau kita tolak dengan 11, kita dapat 1433. Nabi SAW hidup dekat dunia ni 63 tahun. Nabi berada di alam barzah sudah cecah 1433 tahun. Dan angka ni running lagi ni. Running lagi. Saya nak bagi tahu apa? Hidup dunia ni dia berada dalam fasa yang paling pendek. Pendek sangat. Kalau alam yang lain semua ada yang infinity usia dia. Tapi untuk dunia ni dia sangat pendek. Jadi dengan kehidupan dunia yang paling pendek ni, kita mesti buat keputusan yang paling cepat dan paling tepat. Kita tak boleh try and error. Saya nak cuba ni lah. Saya nak cuba tak. Sebab masa ni berjalan ni. Jadi kita kena menghadapi kehidupan dunia ni dengan keputusan yang cepat dan tepat. Jadi Allah mengatakan, i'lamu, ketahuilah. Ini adalah perbezaan antara kaca dan permata lah. Kamu faham ayat ni, kamu nampak inilah hakikat dunia. Dia tak sama dengan apa yang kamu lihat. Kita sangka dunia macam ni, Allah kata tak. Kamu kena faham ayat ni, kamu fahamlah tentang hakikat kehidupan dunia. Sebab dia Tuhan yang ciptakan alam, sempurnakan nikmat pada alam, sudah tentulah dia yang maha tahu apa yang ada pada alam ni. Okey, baik. Apa yang Allah nak explain? Maka Allah datangkan ada 5 kesimpulan awal tentang kehidupan dunia. Ayat surah Al-Hadid ayat 20. Pertama Allah kata apa? La'ibun walahwun wazinatun. 3 dah. Watafakhurun bainakum. 4. Watakathurun fil amwal wal aulad. 5. 5 je. 5 perkara. Kita rasa hidup ni macam-macam kan? 5 je. Ringkas. Sangat ringkas. 5 perkara. Sebab itu Ali bin Abi Talib, dia kata apa? Dia kata kehidupan dunia ni, dia kata la tahzan. Dia kata la tahzan ala dunia. Dia kata jangan sedih dengan kehidupan dunia. Sebab apa? Dunia ni berdiri di atas sittatun asya. Atas 6 benda je. Apa dia? Pertama dia kata, dia berdiri di atas apa yang kata Sayyidina Ali? Dia kata di atas makul wa masyrub. Makan dan minum. Hidup dunia ni makan minum. Makanan apa yang paling terbaik dekat dunia? Puan, makanan apa terbaik di dunia? Paling terbaik. Makanan apa paling terbaik dekat dunia? Dia makanan tu terbaik dan makanan tu jadi penawar. Kita kata honey, madu kan? Madu. Tapi kata Ali bin Abi Talib, madu tu datang daripada mana? Dia datang daripada air liur lebah. Maksudnya bukanlah benda yang hebat. Datang daripada air liur binatang. Ini makanan yang paling terbaik. Jadi boleh faham tak? Kita rasa dunia ni macam-macam, hebat sangat.
Tapi hakikatnya dunia itu hina je. Makanan yang paling sedap, yang paling terbaik, yang jadi penawar, datang daripada air liur haiwan. Minuman pula. Minuman apa yang paling terbaik? Dan minuman ni, kata Ali bin Abi Talib, adalah air tawar lah. Semua orang minum. Haiwan pun minum. Kalau raja kata dia yang paling bagus, contohlah, saya ni orang yang berbeza dengan orang lain, kamu kena sedar, air yang kamu minum, orang bawahan pun minum air yang sama. Binatang pun minum air yang sama. Tumbuh-tumbuhan pun minum air yang sama. Tidak ada beza dengan orang yang. Kemudian dia kata apa? Wa malbus, pakaian yang paling terbaik. Apa dia? Sutera. Datang daripada apa sutera? Dia datang daripada lendir kan? Ataupun najis ulat. Ulat sutera, betul tak? Kan? Sutera tu yang kita rasa mahal, berkualiti. Datang daripada apa? Keluar daripada syurga ke? Keluar daripada sekian-sekian ke? Tak. Dia datang daripada seekor ulat. Kalau ulat tu tak jadi sutera, tak keluarkan sutera, ada orang nak beli ulat ni? Tak ada. Tak ada. Tuan-tuan pernah tengok penghasilan sutera? Tuan-tuan try tengok YouTube dokumentari penghasilan sutera. Dia buat di tempat yang paling saya rasa teruk sangat. Dia ternak ulat-ulat ni, sampailah ulat-ulat ni keluarkan bulu-bulu tu, ditarik, sampailah dia jadi benang. Sampailah dia jadi sutera. Okay? Kalau kita tengok tak adalah hebat sangat pun, biasa je. Kemudian dia kata apa? Wangian yang paling terbaik di dunia apa? Kasturi. Mix tu kan, dia datang daripada mana apa? Datang daripada darah seekor kijang. Darah daripada najis ni. Jadinya wangian. Ni wangian yang paling terbaik di dunia. Maksudnya apa? Nak ceritanya, kehidupan dunia ni yang kamu rasa hebat sangat, 6 benda kehidupan dunia yang paling terbaik ni, semuanya datang daripada sesuatu yang bukan terbaik lah. Yang daripada najis binatang, air liur binatang, lendir binatang dan sebagainya. Macam kita lah, kita rasa sombong sangat. Kalau kita scan lah kat mata ni, yang kata cantiknya mata dia ni warna biru, ketahuilah mata pun keluarkan tahi dia. Telinga pun keluarkan tahi dia. Hidung pun keluar tahi dia. Gigi pun keluarkan tahi dia. Perut pun keluarkan tahi dia. Apa yang besar sangat? Apa yang istimewa dunia ni? Tidak ada. Seolah-olahnya macam itulah kata Ali bin Abi Talib. Okey? Jadinya Allah Ta'ala sebutkan, kehidupan dunia ni 5 perkara. Pertama, Allah kata la'ibun. La'ibun ni artinya adalah sebagai permainan. Kehidupan ni sebagai permainan. Permainan dekat sini artinya main-main lah. Main-main. Allah tak menyebutkan kehidupan dunia ni sebagai mal'ab, tempat bermain. Kalau Allah sebut mal'ab, tempat bermain, seolah-olahnya kehidupan dunia ni adalah sia-sia. Faham tak? Contohnya, kalau kita kata mal'ab ni macam padang permainan, hidup dunia ni pentas permainan je. Seolah-olahnya dia adalah satu benda yang sia-sia, tak ada sebab. Dan penciptaan itu adalah benda yang tidak ada manfaat. Seolah-olahnya macam tu. Kalau kita kata macam tu, maksudnya kenapa Allah nak ciptakan saya kalau benda tu adalah benda yang tidak berfaedah. Jadinya Allah tak sebut perkataan mal'ab, Allah sebut perkataan la'ibun, iaitu artinya kehidupan dunia ni adalah main-main. Maksud main-main dekat sini, ia memberi maksud kepada kita. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Tafsir Al-Munir, katanya main-main di sini adalah merujuk seperti mana kehidupan anak-anak. Anak-anak kita kan, yang umur kurang daripada 3-4 tahun ke bawah tu, dia celik mata je main. Sampailah malam, dia penat, dia tidur. Esok dia celik mata main. Sampai malam dia penat, dia tidur. Macam itulah kehidupan dunia ni Allah umpamakan. Kalau manusia hidupnya tak berpaut kepada Allah, dia hidup dalam keadaan berpenat-penat. Itu perkataan la'ibun. 5 perkara yang Allah sebut ni semuanya majaz. Majaz ni artinya adalah sebagai kiasan. Kiasan. Jadinya kita hidup dekat dunia ni, kalau tak berpaut kepada Allah, dia adalah perkara yang hanya kita penat-penat tetapi tak mendatangkan manfaat. Macam budak-budak lah, dia main, penat tidur lah. Dia dapat sesuatu tak? Tak ada. Tak dapat apa-apa. Cuma budak-budak buat benda walaupun bermain, tapi bermanfaat. Sebab apa? Dia aktifkan motor skill dia lah, aktifkan dia punya cara bergaul dia lah, aktifkan otak dia. Itu lain. Itu satu sudut yang lain. Tapi secara zahir, budak-budak ni main je. Berlari sana, berlari sini, conteng sana, conteng sini. Dapat apa-apa? Tak dapat apa. Macam itulah kehidupan dunia. Sebab apa? Kita hanya survive je.
Daripada muda sampailah kita mati ni, hidup ni survive je. Tapi kalau tak berpaut kepada Allah, kamu hanya penat. Tapi kamu tak boleh claim pahala di hari akhirat. Itu yang dimaksudkan sebagai berpenat-penat. La'ibun. Okay? Kita penat je dekat dunia. Tapi boleh dapat pahala? Tak dapat. Jadi, benda yang sesuatu perkara yang sia-sia. Okay? Itu pertama. Yang kedua, Allah mengumpamakan kehidupan dunia ini sebagai walahwun. Dan bukan umpamakan. Allah mengatakan kehidupan dunia ini sebagai walahwun. Lahwun dekat sini artinya hiburan. Apa yang ibu faham tentang hiburan? Allah kata kehidupan dunia ini hiburan. Maksudnya apa? Kehidupan dunia sebagai hiburan. Apa maksud kehidupan dunia sebagai hiburan? Seronok. Okey, seronok. Seronok. Okey, lagi satu pertama. Kedua? Dia hanya sementara. Itu pandangan kita lah. Okey, kalau kita kata kehidupan dunia ni hanya seronok saja, hiburan, saya rasa orang akan argue. Ada manusia yang rasa hidupnya sempit. Tak terhibur pun. Ada orang rasa hidup ni adalah benda yang menyusahkan, yang menderita, yang sampai putus asa, yang sampai bunuh diri. Tapi Allah kata hidup ni hiburan. Saya tak terhibur pun. Saya rasa stres dengan kehidupan saya. Contoh. Jadi hiburan dekat sini, saya sebutkan tadi, 5 perkara yang Allah sebutkan, ini adalah majaz, kiasan sahaja. Baik, hiburan ni maksudnya apa? Dia berdiri di atas 3 sifat. Berdiri di atas 3 sifat. Sifat yang pertama, hiburan ni sifatnya adalah menjemukan dan membosankan. Betul tak? Kita buatlah apa-apa hiburan, dengarlah apa-apa hiburan, di penghujungnya kita akan rasa jemu bila selalu dengar. Satu lagu lah. Zaman ibu-ibu lagu apa? Azizah. Oh Azizah. Abang Syed lagu apa macam? Oh Fatimah. Oh cair. Betul lah zaman tu. Tapi hari ni relevan ke lagu tu? Tak. Sebab dia menjemukan dan dia membosankan. Sebab itu kita tengok mana-mana penghibur dunia, entertainer dunia, hidupnya macam mana? Hidupnya dalam keadaan last kali bunuh diri, ambil alkohol, isap dadah, putus asa. Sebab apa? Hiburan tu zahir nampak dia gembira, tapi dalamannya kosong. Dia menjemukan dan dia membosankan. Ini sifat pada hiburan. Dan sifat dunia macam tu. Hari ni tuan-tuan makan apa yang paling seronok? Saya makan nasi JM biryani. Contoh. Okey, kita makan. Hari ni makan, esok makan, lusa makan, tulat makan. Makan tak berhenti. Cukup seminggu, saya tak nak makan dah. Muak dah. Ini hakikat kepada kehidupan dunia. Dia menjemukan dan dia membosankan. Apa-apa benda pun. Apa-apa benda. Jadi orang mukmin ni dia ajar supaya tengok dunia ni dengan pandangan yang betul. Kamu rasa kamu nak bergembira dengan kehidupan kamu, mengikut hawa nafsu kamu. Kamu kena ingat. Yang kamu buat tu nanti satu masa dia akan rasa jemu dan dia akan rasa membosankan. Dan bila datang kejemuan dan kebosanan, datang sifat kedua kepada hiburan, iaitu penyesalan. Penyesalan. Okay? Tuan-tuan tanya orang pergi konsert, dia rasa apa? Tanyalah dia. Awak pergi konsert yang 2 minggu lepas kan? Yang kumpulan apa Ilis tu kan? Saya penyanyi tu. Dia saya dengar konsertnya malam. Tapi orang tunggu start daripada 4:30 pagi 4:30 pagi. Puan Syimah 4:30 pagi tau. Nak pergi konsert malam tu 4:30 pagi dah start beratur. 4:30 pagi dah siap make up. Saya tengoklah dekat media sosial kan, 4:30 pagi. Cuba hari ni tanya dia. Apa yang kamu rasa? Dapat apa-apa tak? Saya boleh percayalah. Mungkin ada yang akan kata menyesal. Menyesal. Mana-mana hiburan. Kalau dalam hidup ni kita akan rasa sesal sebab apa? Usia dah banyak berhabis kat usia. Berhabis harta benda kita dan berhabis masa kita. Okay. Dalam kehidupan dunia, tanyalah orang yang dah cecah 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. Tanya balik, ada tak yang kita sesal dalam kehidupan ni? Mesti akan kata, saya rasa saya sesal. Tanyalah sesiapa. Kalaulah saya balik masa muda dulu, saya rasa saya tak nak buat yang ini. Saya nak buat yang macam ni. Saya nak betulkan keadaan. Rata-rata akan kata macam itu. Dan itulah sifat kepada hiburan. Sebab itu Allah umpamakan hiburan. Tuan-tuan pergi makan-makan dekat luar nanti, jumpa dengan kawan-kawan.
pergi kedai makan, sembang dengan kawan daripada pagi sampai petang, gelak saja. Gelak, tuan-tuan balik drive kereta seorang-seorang. Apa yang tuan-tuan akan rasa? Dia macam dan dia akan fikir seorang-seorang, apa yang aku buat dari tadi ya? Kita kalau tak produktif, kita akan rasa apa? Saya ni macam tak berguna. Dia akan rasa macam tu kan? Dia ada rasa sesal macam tu. Itu adalah sifat semula jadi. Jadi Allah Allah mengatakan kehidupan dunia sebagai hiburan sebab inilah sifat kepada kehidupan dunia. Dia menjemukan dan dia akan mendatangkan penyesalan. Lagi banyak harta yang kita miliki, bertambah usia nanti, tuan-tuan tanyalah pada sesiapa. Dia akan bertambah lagi rasa sesal. Dia akan rasa tambah lagi perasaan sesal. Sesal yang tersangat-sangat sesal. Okay? Kemudian tuan-tuan, bila dua benda ni berlaku, maka timbullah sifat yang ketiga kepada hiburan. Iaitu ketagihan. Tagihan. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita buat kita tengok satu filem 2 jam, 3 jam. Habis tengok filem, kita akan rasa apa? Pertama, jemulah. Kedua, kita akan rasa menyesal. Tapi dua benda ni dia akan luput perasaan ni. Dia akan hilang. Maka yang ketiga tu dia akan datang, iaitu ketagihan. Esok lusa tengok balik. Jadi kehidupan dunia ni Allah kata, kalau tak berpandu kepada agama, tak ada syariat, manusia ni tak sedar, maka dia akan lakukan perkara itu dalam keadaan perkara yang sia-sia secara berterusan. Ketagihan. Contohlah, ni telefon kan? Kita ada telefon bimbit. Set alarm pukul 5 pagi. Kodenya nak bangun tahajud. 5 pagi nak bangun tahajud. Set alarm dah. Bangun-bangun, tuan-tuan capai handphone, tengok handphone dulu. Daripada nak tutup alarm pukul 5 pagi tu, mulalah kita scroll telefon kan. Tengok email, tengok notification, tengok WhatsApp, tengok itu, tengok ni, scroll, tengok-tengok dah 5.30 pagi. Betul tak? Ke tak betul? Contohlah daripada pukul 5 tengok dah 5.30 pagi. Lepas tu datang pula syaitan. Kita pun kata, saya nak tahajud ni. Syaitan pula datang. Awak kan tuan haji, awak kan puan hajar. Manalah sama taraf dengan awak ni. Kalau haji, koman-koman tahajud 4 rakaat. Contohlah. Ada kata alang-alang dah lewat ni, tengok je lah lagi. Kita pun scroll lagi, scroll. Tengok-tengok azan subuh. Azan subuh kita pun berhenti, menyesal. Tutup telefon, pergi solat. Habis solat, apa yang kita buat? Sebelum capai Quran ke apa ke, capai balik handphone, tengok balik, scroll balik. Kita mengulangi benda yang sama. Betul tak? Dia mengulangi benda sama. Ini ketagihan lah. Kadang-kadang telefon tak vibrate pun. Tak ada bunyi call pun. Tapi penyakitnya, seluk, tengok. Itu ketagihan. Ketagihan. Dan ini yang disebutkan sebagai walahun. Hidupan dunia ini sebagai hiburan. Okey, yang ketiga. Okey, dah habis. Itu dah habis dah. Dah habislah ketagihan tu, habislah sifat kepada hiburan. Jadi, sifat yang ketiga pula, wazinatun. Tengok pada teks Quran tu. Wazinatun. Okey, wazinatun. Wazinatun disebut sebagai perhiasan. Perhiasan. Apa maksud perhiasan dekat sini? Perhiasan ini artinya sesuatu yang tidak sempurna. Sesuatu yang nak menutup perkara yang tidak sempurna. Perkara yang tercela. Ataupun perkara yang berada dalam keadaan kekurangan. Kan? Seorang wanita, dia pakai lipstick kan? Kenapa dia pakai lipstick? Sebab dia rasa bibirnya tak sempurna. Bibirnya kusam. Maka saya perlu tutup kecelaan pada bibir saya ni dengan perhiasan. Saya rasa wajah saya ni, kulit ni tak cantik. Saya tutup kelemahan pada wajah saya ni, kekurangan pada wajah saya ni dengan perhiasan. Itu masuk perhiasan. Menutup kelemahan dan kekurangan, keaiban dia. Kehidupan dunia, Allah kata hidup ni dalam keadaan tercela dan hidup dalam keadaan keaiban. Apa maksud Allah Ta'ala? Bukan Allah kata kehidupan dunia ni adalah hiasan. Tak, itu hiasan lain. Hiasan ni alam. Kehidupan dunia, dia bukan perhiasan. Kehidupan dunia ni adalah kecelaan. Sebab sifat pada perhiasan, menutup benda yang tak sempurna, menutup benda yang kelemahan dan kekurangan. Kecelaan. Itu perhiasan. Jadinya kehidupan dunia ni Allah kata kecelaan, kekurangan, keaiban dan sebagainya. Sebab kehidupan dunia ni tuan-tuan, kita tak boleh nafikan. Dari satu generasi ke satu generasi, dia bukan makin baik. Dia makin teruk dan makin teruk. Contoh
Zaman Nabi Lut, kita baca, zaman Nabi Lut ni teruk, mereka ni diazab. Dengan apa? Iaitu Allah datangkan ribut berbatu. Hancurkan kaum Nabi Lut. Kerana apa? Mereka ni gay dan lesbian. Ada hubungan sejenis. Teruk diorang ni, teruk. Zaman kita, jangan rasa lebih baik. Zaman kita lebih teruk lagi. Kita ada satu kumpulan transgender. Buat pembedahan, tukar jantina. Ibu-ibu bagi tahu saya, mana yang lebih baik? Kaum Nabi Lut ke kaum kita? Satu generasi ke generasi dia bukan makin baik. Dia makin teruk, makin teruk. Zaman ibu-ibu 60-an, 70-an. Pernah tengok orang pakai baju koyak-koyak tak? Koyak kat lutut, koyak kat baju, koyak kat leher. Hari ni pergi kedai, orang jual baju koyak, jual seluar koyak. Trend. Bukan makin baik, makin teruk. Dan inilah hakikat dunia. Yang manusia nak bekerja sangat, terhege-hege sangat, sanggup buat apa saja. Orang yang berfikiran normal, saya sepatutnya mengejar sesuatu yang makin baik. Bukan sesuatu yang makin hancur, makin rosak, makin teruk. Dia macam nothing lah saya buat benda ni untuk sesuatu yang makin teruk. Tak ada apa-apa manfaat lah. Saya sepatutnya buat sesuatu yang makin baik, benda yang makin kekal. Sekarang ni dunia yang kita usahakan, yang kita macam-macam zalimi orang, tipu orang, curi dia orang, macam-macam kita buat ni adalah pada sesuatu yang tak kekal dan sesuatu yang makin teruk, makin teruk. Kaum Nabi Shu'aib, kaum Madian, mereka ni dikenali sebagai kaum Tatfif. Tatfif ni apa? Iaitu golongan yang mengurangkan hasil timbangan. Dalam jual beli dia menipu. Ini golongan mutaffifin. Dia panggil Tatfif. Hari ini kita berada di zaman yang bukan sekadar kurang timbangan, bukan menipu dah. Kita ambil rasuah, kita apa lagi? Tipu, gelapkan duit syarikat, duit rakyat. Kita buat apa lagi? Dalam kehidupan dunia ni, kita jadi scam, torok barang, monopoli, macam-macam kita buat. Bukan makin baik, kita makin teruk. Makin teruk, sangat teruk. Dan hari ini industri yang banyak scammer siapa? Industri haji umrah. Industri haji umrah, tanya saya siapa? Mana industri yang paling banyak scam? Industri haji umrah. Kita berada di zaman yang bukan makin baik, makin teruk dan makin teruk. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa qalal insanu ma laha. Bila manusia bertemu dengan hari kiamat, dia akan kata apa? Kata manusia, ma laha. Ni apa benda ni? Dia macam terkejut. Apa benda ni? Macam tak tahu. Ini kiamat. Kita berada di zaman yang kita rasa dah teruk ni kan. Tapi bila berlaku benda yang pelik, kita akan rasa nak kiamat lah. Automatik orang pun ramai bertaubat, orang ramai pergi masjid, pergi surau, orang mula beramai beribadah. Ini zaman kita. Yang teruk-teruk ni pun, kalau berlaku benda-benda pelik, Arab Saudi turun salji, ramai-ramai lah pergi berzikir, pergi bertaubat kan. Sebab apa? Teringat ada kiamat. Orang yang berjumpa dengan kiamat, generasi yang berjumpa kiamat, nampak kiamat, dia tanya, malaha. Apa benda ni? Macam kebingungan dan macam tak tahu apa-apa. Artinya dia berada di generasi yang makin teruk, makin teruk. Yang itulah Allah sebut sebagai wazinah. Wazinah. Kehidupan ini sebagai perhiasan. Yang keempat, watafakhurun bainakum. Minta maaf tuan-tuan, hari ini surah Kahfi kita satu ayat je. Okey, tak apa Okey, yang keempat, watafakhurun bainakum. Manusia hidup dalam keadaan berbangga-bangga di antara mereka. Berbangga-bangga ataupun dalam keadaan bermegah-megah di antara mereka. Baik. Di sini para ulama tafsir mengatakan bermegah-megah dengan di antara mereka ni, ini namanya kejahilan ataupun kebodohan. Sebab apa? Sebab manusia berbangga dengan sesuatu yang tidak kekal. Manusia berbangga dengan sesuatu yang tidak kekal dan berbangga dengan sesuatu yang akan hancur. Kita ada kecantikan, kecantikan kita tak kekal. Kita ada kekayaan, kekayaan kita tak kekal. Kita ada jawatan, jawatan kita tak kekal. Saya tanya pada tuan-tuan, jawatan ni berapa lama kita pegang? Jawatan paling tertinggi dalam syarikat, CEO. Ada orang pegang 20 tahun, 30 tahun. Ada. CEO tu dia pegang paling tidak, tak pencen nanti 3-4 tahun, 5 tahun. Paling lama pun 10 tahun lah. Dia tetap tidak kekal. Ada orang pegang 50 tahun. 100 tahun tak ada.
Jadi yang kita rasa bangga-bangga ni, Allah nak kata apa? Benda ni tak kekal. Dan itu adalah satu kejahilan dan kebodohan. Sebab kamu berbangga dengan sesuatu yang tak kekal. Sesuatu yang akan hancur. Sesuatu yang tak ada apa-apa. Dan apatah lagi kalau kamu berbangga dengan amal soleh yang kamu lakukan. Amal yang kita lakukan, kita kena ingat. Amal yang kita lakukan ni semua asbab daripada Allah. Dua je. Hidayah, taufik. Hidayah ni Allah campakkan kita petunjuk. Ramai orang ada ilmu tapi tak ramai orang yang boleh beramal dengan ilmu dia. Sebab apa? Hidayah tu milik Allah. Semua orang kata, hidayah ni milik Allah. Saya tak boleh ni. Betul kan? Hidayah tu milik Allah. Kita tak boleh buat sesuatu melainkan Allah beri hidayah. Allah hidupkan hati kita. Ramai orang tahu tahajud tu bagus. Berapa ramai yang tahajud? Tak ramai. Berapa ramai yang tahu Quran tu mukjizat? Berapa ramai yang baca Quran? Tak ramai. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Okay? Kemudian, pada ayat ini juga Allah Ta'ala menyebutkan وَتَكَاثُرٌ fil amwal wal aulad. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan dunia ini adalah untuk membanyak-banyakkan harta dan juga anak pinak. Okay? Hidup dekat dunia ni membanyak-banyakkan harta dan juga anak pinak. Itu surah Al-Hadid tadi tu. Okay? Membanyak-banyakkan harta dan anak pinak. Seolah-olahnya hidup dunia ni kita duduk di atas satu trek perlumbaan. Tonton, kita lahir kat dunia ni macam lahir atas trek. Kita tengok semua orang berlari. Semua orang duduk berlumba. Kita tengok, kita rasa macam pelik. Kenapa saya tak berlumba? Akhirnya kita pun ikut je orang. Orang berlumba, kita pun berlumba. Tapi tak ada matlamat. Jadi Allah datangkan Nabi dan Allah datangkan agama sebagai petunjuk matlamat dalam kehidupan ni. Sebagai petunjuk pada matlamat. Kalau tidak, kita akan rasa lost. Orang bekerja, kita bekerja. Orang berkahwin, kita pun berkahwin. Orang beli itu, kita pun beli. Orang beli ni, kita pun beli. Tapi apa matlamat hidup? Tak ada. Saya macam tak tahu apa. Saya ikut je. Seolah-olah macam benda yang tidak ada manfaat. Orang banyak harta, kita pun banyak harta. Orang kumpulkan anak, kita pun kumpul anak. Tapi tak ada apa-apa. Jadi Allah Ta'ala kata, hidup dunia ni, dia hanya sekadar banyakkan harta, banyakkan anak-anak. Sebab apa? Sebab harta dengan anak-anak ni kecintaan manusia lah. Dan dua benda ni yang tidak kekal. Jangan kata kita mati, benda tu akan tinggalkan kita. Dekat dunia pun benda tu tinggalkan kita. Masa kita sihat, ya, harta itulah kita rasa sebagai perhiasan. Yang ini kita akan tengok nanti pada ayat 46 surah Al-Kahfi. Allah kata apa? Al-malu wal banun wa zinatul hayatid dunya. Okay? Anak-anak dan harta ni sebagai perhiasan kepada dunia. Masa kita sihat, anak sebagai perhiasan, harta sebagai perhiasan. Masa kita sakit, kita sanggup habiskan harta kita untuk sembuh. Anak kita masa kecil, dia sebagai perhiasan, menyenangkan hati kita. Jangan tunggu kita mati, tuan-tuan. Anak tu besar sikit, dia tinggalkan kita. Benda tu semua tak kekal. Tak kekal. Dan Allah Ta'ala sebut, yang manusia berlumba harta, berlumba anak-anak, semua tu tak kekal. Benda ni tidak kekal. Jadi manusia kalau letak sepenuh jiwa raga daripada dua benda ni, dia akan merosakkan manusia. Sebab dia adalah perhiasan sahaja. Okay? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lalu Allah Ta'ala datangkan perumpamaan. Tengok surah Al-Hadid itu lagi. Dan perumpamaan ni sama macam perumpamaan yang kita baca dalam surah Al-Kahfi tadi. Okay? Allah kata, Allah umpamakan seperti mana air hujan yang turun ke atas tumbuh-tumbuhan. A'jabal kufar. Kufar ni maksudnya pekebun ni, dia rasa happy lah. Sebab hujan turun, summa yahiju fatara. Summa yahiju. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi semakin segar, semakin subur. Fatarahu musfarra. Kemudian kamu akan tengok tumbuh-tumbuhan itu akan menjadi kering dan kuning. Summa yakunu hutama. Dan kemudian dia akan hancur dan rosak. Sama macam ayat tadi yang kita bincang dalam surah Al-Kahfi. Hidup di dunia macam itu juga. Yang kamu tengah menikmati kehidupan ni, Allah tak nafikan. Ni kehidupan kamu tengah nikmati. Tapi ingat, kenikmatan yang kamu tengah nikmati ni, untuk dia hancur dan rosak, dia boleh berlaku secara tiba-tiba. Lalu Allah sambung lagi. Wa fil akhirah. Dan pada kehidupan hari akhirat, azabun syadid. Dia adalah azab yang pedih. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan.
Dan dia adalah pengampunan daripada Allah dan keredaan Allah. Maksudnya, di hari akhirat ada dua je destinasi. Kita tak ada destinasi ketiga ataupun destinasi yang keempat. Kita tak ada pilihan sebenarnya. Kita ada dua je tempat. Sama ada dunia kita menuju kepada menjadi jambatan kepada neraka Allah, tempat yang Allah longgokkan segala kemarahan dan kemurkaan dia. Dan ataupun sama ada kita memilih dunia kita ni sebagai jambatan ke syurga Allah yang melimpah pengampunan dan keredaannya. Jadi Allah suruh kita fikir panjang. Kita membuat keputusan di dunia ini. Buat keputusan yang betul. Sebab hidup kamu ni terlalu pendek dan terlalu singkat. Jadi perlu buat satu keputusan yang cepat dan tepat. Dia bukan cuba-cuba dah. Saya nak cuba ni lah, saya nak cuba tak. Dia akan jadi terlambat. Dan kita kena ingat, apa yang kita buat, semuanya akan dihisap oleh Allah. Surah Isra ayat 11. Allah kata apa? Terburu-buru. Okay, kita tengok surah Al-Isra ayat yang ke-11. Surah Isra surah 17 ayat yang ke-11. Okey, Allah kata wa yad'ul insan bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Memanglah manusia ni sifatnya suka ekspres. Nak kaya ekspres, nak syurga pun ekspres. Sebab itu percaya datang seorang ni mengaku wali, ni semua bantu kita ke syurga ni. Semua nak ekspres. Tergopoh gapah, dia tak rasional. Okay? Baik. Surah Al-Anbiya surah 21 kan? Al-Anbiya surah 21 ayat 37. Ayat yang ke-28. Ya'lamu ma ayat 38 Allah kata wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mana? Dia petik 7. Okey. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu dijadikan tabiatnya tergesa-gesa. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Kelak akan aku perlihatkan kepada kamu tanda-tanda azabku, maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Sifat. Ini sifat manusia lah. Memang kita ni tergopoh-gapah. Nak doa, hari ni juga nak makbul. Beribadah, nak hari ni juga dapat hasil. Kenapa saya solat duha tak kaya-kaya pun? Dia ingat dia beribadah dengan Allah ni macam berurus niaga kan. Saya beli, awak kena jual. Saya jual, awak mesti beli. Tak macam tu. Kita kena ingat kita beribadah dengan Allah ni sebagai hamba dengan Tuhan. Allah nak bagi itu kehendak dia, Allah tak bagi pun itu kehendak dia. Sebab hamba ni dia hanya buat je. Dia bukan dapat upah pun. Dia bukan dapat allowance pun. Dia buat kerana itu ketaatan dia kepada Tuhan dia. Itu perkataan hamba. Dan itu yang kita kena sedar pada diri. Saya buat ni sebab Allah suruh. Kalau Allah nak bagi, Allah bagi. Kalau Allah tak bagi, itu pun tak ada masalah. Dan itu bukan kewajipan untuk dia untuk melakukan. Okay? Tapi hari ni kita bertukar fikiran kita. Pergi program-program nak jadi jutawan ni, itulah. Banyakkan sedekah, nanti jadi kaya raya. Nanti dah sedekah tak kaya pula, menyesal. Saya sedekah habis, dia tak kaya. Kita tak nafikan lah, memanglah ada janji-janji kan. Tapi jangan sampai kita berharap. Saya buat, saya mesti dapat. Saya buat, mesti dapat. Salah lah macam tu. Okay? Baik. Okay, last sekali tuan-tuan, kita tengok pada surah Al-Hadid tadi tu, Allah kata, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Kata Allah. Kata Allah Ta'ala, dan tidaklah kehidupan dunia ini, illa mata' melainkan adalah kesenangan. Illa mata' melainkan kesenangan. Hidup dunia ni memang kesenangan. Tuan-tuan ada anak, kita rasa senang tuan-tuan. Tenang. Kita ada rumah tangga, kita rasa gembira, ada keluarga. Kita ada kenderaan yang selesa, kita rasa gembira. Kita ada apa lagi? Pendapatan, pekerjaan, kita rasa tenang.
tenang tak tenangnya manusia ni, Allah kata mata' ni, dia terlalu selesa sampai manusia tak rasa bertuhan. Ada nikmat ni, terlupa Tuhan dah. Punyalah selesa sangat dunia ni, sampai manusia tak rasa perlu aku bergantung dengan Tuhan. Aku tak perlukan pada Tuhan. Aku tak perlu bersandar kepada Tuhan. Aku tak perlukan cari Tuhan. Aku tak perlu beribadah pada Tuhan. Sebab apa? Dia terlalu rasa senang dengan dunia. Perkataan mata' ni adalah senang. Senang. Allah tak kata tenang. Sebab itu ramai orang senang tapi tak tenang. Sebab senang ni dia dari sudut kenikmatan zahir. Kenikmatan zahir ni, ya kita senang. Sebab itu ada orang kata, saya ni ustaz buat macam-macam tapi saya tak tenang. Yang awak buat ni senang ke tenang? Sebab kalau awak buat hanya kumpulkan harta, kumpulkan aset, ada investment, ada saham, awak buat itu untuk senang, bukan untuk tenang. Tenang ini adalah hubungan dengan Allah. Berapa banyak yang kamu buat untuk Allah ni? Sebab apa yang kamu buat untuk Allah, barulah datangnya tenang. Contoh. Kan Nabi sebut, orang yang berpuasa ni farhatan. Dia ada dua kegembiraan. Kan orang berpuasa ni ada dua kegembiraan. Satu waktu berbuka, satu lagi pada waktu dia nak bertemu dengan Tuhan dalam ibadah. Kenapa Nabi sebut hadis ni? Sebab Nabi nak bagi tahu pada kita, inilah waktu yang kita boleh rasa betapa gembiranya melakukan ketaatan pada Allah. Cuba kita offer kepada si fulan ni, awak minumlah setitis air. Setitis, minumlah. Tak ada orang tahu pun, minumlah. Tanyalah pada sesiapa yang berpuasa, saya tak nak minum. Walaupun dia ni tak baik sangat pun, tapi saya takkan minum. Sebab saya buat ni kerana Tuhan tahu saya tengah puasa. Betul tak? Waktu dia buka tu, apa perasaan dia? Dia punya happy tu, gembira tu, dia tak boleh nak cerita. Cuba tanya pada ibu-ibu yang keuzuran. Dia makan kan? Sama tak waktu dia puasa berbuka dengan waktu dia tak puasa, dia makan buka? Sama tak? Perasaan tu tak sama. Suruh dia makan tengah hari pun waktu puasa, sama tak? Happy pun, biasa je. Bahkan dia tak nak makan pun. Saya tak makan, malah Allah nak bagi tahu, itulah orang yang melakukan ketaatan pada Allah, kenikmatan tu memang Allah akan beri. Ketenangan tu Allah akan beri. Kegembiraan tu Allah akan beri. Kepuasan tu luar biasa. Cuma kita tak berapa nak yakin benda tu. Kenapa saya solat saya tak tenang? Mesti ada masalah lah pada solat kita tu. Kita tak berhubung dengan baik dengan Allah. Mungkin ada benda-benda yang kita lakukan secara lalai, sambalewa dan sebagainya. Okay? Baik. Jadi Allah kata kehidupan dunia ni mata, senang. Memang senang. Tapi kata Allah, mata'ul ghurur. Dia adalah kesenangan yang menipu. Kita tak boleh beza antara permata dan juga antara kaca. Saya tak boleh beza dah. Mana kaca, mana permata. Sebab itu Allah suruh tengok kehidupan dunia ini adalah melalui apa yang Allah firmankan. Jangan sampai kamu tertipu dengan kehidupan dunia sampai merugikan kehidupan yang abadi di hari akhirat. Ini bukan benda baru, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Benda ni dah berlaku pada macam-macam generasi dah. Dan kita dah menjadi saksi kepada generasi-generasi yang terdahulu. Berapa ramai yang hidup dalam keadaan kerosakan kerana kehidupan dunia dia. Semua ni sudah menjadi sejarah dan menjadi teladan-teladan kepada kita. Tinggal kita je lah nak terima hakikat ini ataupun tidak. Saya baru ni bacalah ada satu artikel ni. Bukan artikel pun. Dia duk share. Dia kata orang yang betul-betul kaya ni sebenarnya dia betul-betul humble. Kadang dia nak makan pun dia tak makan macam orang yang bajet-bajet baru nak kaya ni. Nak makan minum mesti air Starbucks lah. Kalau nak tu pergi ke kafe mewah-mewah lah. Makan ni macam ni di hotel lah. Kalau dia betul-betul kaya, dia nak makan benda yang simple-simple je. Minum pun simple-simple je. Kalau orang minum Starbucks, dia bancur 3-in-1 je, contohlah. Kalau orang duk beli kasut mahal, kadang-kadangnya dia beli slipper biasa je. Sebab apa? Sebab bila kita dah capai satu tempat, kita akan rasa tak ada apa-apa pun benda ni. Betul tak? Contoh kita dulu nak ambil SPM. Susah sangat SPM ni. Tapi bila dah melalui SPM, kita rasa apa? Tak ada apa-apa lah SPM ni. Macam itulah dengan kehidupan dunia. Kita yang tak rasa ni, kita rasa, oh macam-macam saya nak buat ni, nak buat itu, buat ini. Tapi tengok pada orang yang dah pernah capai kehidupan dunia. Dia akan rasa apa? Dunia ni tak ada apa-apa pun. Contoh yang Allah datangkan kepada kita. Memang kita tak rasa kaya. Tapi Allah datangkan contoh iaitu melalui kisah Nabi Sulaiman. Dia orang yang Allah berikan kekayaan luar biasa.
Dia ada kerajaan yang meluas. Apa yang Sulaiman kata apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan daripada Tuhanku. Tak ada apa-apa pun. Sebab dia dah pegang kemuncak kehidupan ni. Tapi dia rasa apa? Tak ada apa-apa pun. Dan dia juga tetap sujud dan patuh kepada Allah. Ni kita baru pakai Myvi pun tak solat dah. Okey, baru pakai kereta je, baru pakai motor dah tak nak solat dah. Ni orang yang duduk di kemuncak kehidupan, dia rasa kehidupan ni tak ada apa-apa pun. Tuan-tuan baca dalam surah Sad, cerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni satu hari dia dipamerkan kepadanya iaitu kuda-kuda dia. Kuda-kuda. Tuan-tuan baca dalam surah Sad. Tak ingat ayat berapa? Tengah-tengah surah Sad. Cerita tentang kuda-kuda Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tengok kuda dia ni, tahu tak kuda dia berapa ekor? Kudanya sebanyak 20,000 ekor. Tuan-tuan baca tafsir. Dan kuda dia bukan kuda kepang, bukan kuda belang. Dia kuda perang. Allah menamakan, ada satu ayat tu saya tak ingat lah. Kuda tu adalah kuda yang betul-betul berkualiti lah. Apa istilah dia? Saya tak ingat. Surah Sad. Nanti boleh tengok lah nanti kan. Tentang surah Sad tengok tu. Kata Nabi Sulaiman, tuan-tuan, Allah kata apa? Nabi Sulaiman ni dia leka tengok kuda dia sampai dia melewatkan solat asar dia. Dia tengok kuda tu sampai dia lewatkan solat asar. Dan lepas dia lewatkan solat asar dia rasa sesal sangat. Dan apa yang dia buat? Dia panggil kuda dia dan satu riwayat kata apa? Dia tebas kepala dan kaki kuda dia. Dia tebas lah. Sebab dia rasa benda tu merosakkan dia. Benda tu menghalang dia daripada ibadah kepada Allah. Sebab bila kita berada di kemuncak kehidupan, kita tak rasa benda ni adalah segalanya. Itu yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Yang kita akan rasa kehidupan yang sebenar-benar ni adalah Allah je. Tapi sebabkan kita tak rasa dunia ni, kita rasa saya nak sangat macam ni, saya nak macam ni. Tapi belajar daripada orang lain. Bila orang dah capai kehidupan, dia tak rasa pun kehidupan ni segalanya. Ayat? Tuan-tuan boleh tengok surah Sad ayat 31. Tuan-tuan boleh tengok nanti. Surah 38 ayat 31. Tuan-tuan tengok kisah tentang Nabi Sulaiman. Dan asbab dia bunuh kuda-kuda dia, Allah berikan pengangkutan kepada Nabi Sulaiman iaitu digantikan dengan angin. Maksudnya lepas tu Nabi Sulaiman kalau bergerak dengan angin. Okay, banyaklah cerita tuan-tuan, tak habis yang cerita kita. Okey, baik. Tengok ayat 46 surah Al-Kahfi. Kita patah balik tuan-tuan. Kita patah balik surah Al-Kahfi surah 18 ayat 46. Okey. Saya rasa tuan-tuan dua ayat ni dah memadai kita faham tentang hakikat kehidupan dunia. Okey, baik. Ayat yang ke-46. Allah kata apa? Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak ni adalah perhiasan hidup di dunia ini. Yang saya katakan tadilah, dua-dua ni benda yang paling dicintai oleh manusia. Manusia normal dia akan rasa cinta pada benda ni. Dia akan rasa segalanya. Ada anak-anak dia sanggup korban apa sahaja untuk berikan pada anak-anak dia. Tapi Allah ingatkan kepada kita, benda ni semua tak kekal. Harta tak kekal, anak-anak tak kekal. Jangan kata kita mati nanti. Dekat dunia pun tak kekal. Harta, kita sakit, kita sanggup bergadai apa sahaja harta yang kita ada untuk kita sembuh. Anak-anak, bila mereka dewasa, mereka akan tinggalkan kita. Dan itu hakikat yang kita kena terima dan kita kena bersedia. Okay? Sebab itu Allah namakan sebagai perhiasan dunia. Lalu Allah kata apa? Wal baqiyatus salihat. Dan Allah pujuk orang mukmin ni. Allah kata apa? Benda yang kekal. Wal baqiyatus salihat. Okey, perkataan wal baqiyatus salihat. Kita perhatikan perkataan wal baqiyatus salihat. Baqiyat ni iaitu benda yang kekal. Ada yang terjemah sebagai tapak-tapak. Tapak-tapak salihat. Yang soleh, yang baik ini adalah okey, al-baqiyatus salihat ini adalah benda yang kekal ataupun amal-amal soleh yang kekal ini, kata Allah, khairun inda rabbik, iaitu dia yang paling baik di sisi Tuhannya. Tawaban, pahalanya di sisi Allah, wa khairun amala, dan dialah harapan yang paling baik di sisi Tuhan. Dia pahala yang terbaik dan dia adalah harapan yang terbaik. Maksudnya, kalau kita nak berpaut bukan pada anak, bukan pada harta,
tapi berpautlah kepada al-baqiyatus salihat. Okay. Baik, para ulama tafsir bincang apa maksud al-baqiyatus salihat. Kata Ibnu Abbas, kata Sa'id bin Jubair dan ulama-ulama salaf, mereka sepakat mengatakan al-baqiyatus salihat ini adalah solat fardu 5 waktu. Kalau kita rasa harta segalanya dan kita rasa anak-anak segalanya, Allah kata benda tu tak kekal. Dia hanya hiasan je. Satu masa dia akan tinggalkan kita. Okay. Tapi Allah kata yang kekal al-baqiyatus salihat. Apa dia? Solat fardu 5 waktu. Ada orang sanggup buat apa saja demi anak. Ada orang buat apa saja demi harta. Allah kata sepatutnya kamu buat segalanya demi solat fardu 5 waktu. Sebab itulah yang baqiyat. Itulah yang akan kekal sampai bila-bila. Ya, dia akan follow kita sampai bila-bila. Sampai kita masuk syurga, baru ditinggalkan kita. Amal-amal akan tinggalkan kita. Selagi mana kita tak masuk syurga, amal akan bersama dengan kita. Ini yang paling kekal. Al-baqiyatus salihat. Sebab itu kalau tuan-tuan baca tafsir, perkataan al-baqiyatus salihat ni, para ulama bincang panjang. Bahkan disebut dalam hadis-hadis. Sahabat-sahabat pun tanya, Ya Rasulullah, mal baqiyatus salihat. Apa itu baqiyatus salihat? Semua orang nak tahu. Sebab semua orang nak ada sesuatu yang akan berdamping dia. Sebab kita akan takut dengan apa yang kita akan lalui kan. Saya bayangkan, kalau hari ni kita tidur, ada orang duduk sebelah kita. Kalau saya duduk dalam kubur, saya duduk dengan siapa? Contohlah kita fikir macam tu. Kan? Malam-malam tuan-tuan celik tengok ada orang, anak-anak, ada suami, isteri duduk dengan kita. Satu hari nanti kalau saya mati, saya duduk dengan siapa? Al-baqiyatus salihat. Itulah yang akan teman kita sampai ke pintu syurga. Bukan eliket. Bukan eliket kekal kan. Okay? Dia tunggu sampai pintu syurga. Tak. Yang akan bersama kita sampai ke pintu syurga, iaitu al-baqiyatus salihat. Kata Sa'id bin Jubair, Abdullah bin Abbas, itu solat fardu 5 waktu. Tapi para ulama yang lain menyebutkan, iaitu al-baqiyatus salihat adalah himpunan zikir kepada Allah. Seperti mana dalam satu riwayat, iaitu menyebutkan al-baqiyatus salihat ini adalah perkataan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah ucapan-ucapan yang kekal di hari akhirat. Dan kata Osman bin Affan, bila dia ditanyakan tentang apakah al-baqiyatus salihat, ada sahabat-sahabat tanya pada Osman bin Affan, apa itu baqiyatus salihat? Kata Osman bin Affan, al-baqiyatus salihat itu adalah la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay, ini pandangan-pandangan mereka lah. Dia dua je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dari sini, sebahagian mengatakan dia solat fardu 5 waktu, sebahagian yang kata dia adalah wirid-wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Cumanya dalam satu riwayat iaitu daripada Abu Sa'id, Nabi SAW bersabda, perbanyakkanlah kalian membaca al-baqiyatus salihat. Lalu ditanyakan, Nabi kata banyak baca al-baqiyatus salihat. Sahabat tanya, Ya Rasulullah, apakah itu baqiyatus salihat? Kata Nabi, iaitu millah. Millah. Kata Nabi, millah. Lalu sahabat tanya lagi, apa yang dimaksudkan dengan millah? Kata Nabi, iaitu tasbih, iaitu takbir, tahlil, tasbih. Dan la haula wa la quwwata illa billah. Itu satu riwayat tuan-tuan. Ini al-baqiyatus salihat. Jadi tuan-tuan, kita dah kena plan dah. Apa yang kekal dengan kita, yang itu yang kita usahakan. Okey, silakan. Dia benda yang hantar kita ke neraka. Okey, baik. Dia maksud dia macam ni. Yang dimaksudkan dengan perhiasan ni, benda yang dia sekadar melengkapkan je. Dia bukan benda utama kan, perhiasan kan. Perhiasan ni bukan benda utama, dia hanya benda yang melengkapkan sahaja. Jadi Allah bagi tahu pada kita supaya jangan fokus kepada benda-benda ni. Kamu boleh ada perhiasan ni untuk melengkapkan je, tapi jangan beri tumpuan sebab benda tu tak kekal.
Dia hanya sekadar benda yang sementara. Dan kita kena ingat, berapa ramai manusia yang rosak kerana harta dan berapa ramai manusia yang rosak kerana anak-anak. Dulu dia baik je. Tapi sebabkan anak dia ni, mak saya nak itu, mak saya nak ni. Banyak sangat hajat dia, banyak sangat permintaan dia. Menyebabkan mak dia nak penuhi hajat anak dia, sampai seorang mak, seorang ayah sanggup ambil rasuah, sanggup menipu, sanggup mencuri. Sebab apa? Semata-mata kerana anak. Dua benda ni tak kekal. Dan dua benda ni boleh jadi merosakkan manusia. Itu yang dimaksudkan tu. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Dia adalah sebagai perhiasan. Dan Allah kata yang kekal bukan anak-anak ni dan harta. Tapi adalah amal-amal soleh kamu. Dia yang paling baik pahalanya di sisi Allah. Dan dialah sebaik-baik harapan. Kenapa Allah sebut wa khairun amla tu? Sebaik-baik harapan. Sebab itulah tempat kita nak berpaut. Kamu jangan tinggalkan aku. Dia takkan tinggalkan kita. Takkan tinggalkan kita. Sebab amal ni famulaki. Kamu akan jumpa balik dia di hari akhirat nanti. Dia akan bersama dengan kamu. Tuan-tuan nak dapat yang ini, kita kena usahakan. Kita tak boleh bergantung pada manusia. Kita tak boleh bergantung pada sesiapa. Melainkan kita yang kena buat, kita yang kena usahakan. Saya nak dapat ini, saya kena usahakan. Saya nak ni, saya kena usahakan. Amal soleh, kebajikan dan sebagainya, saya kena usahakan. Dan dialah tempat sebaik-baik kita letakkan harapan. Sebab dia tidak akan tinggalkan kita. Harta tak semestinya kekal. Anak-anak kita letakkan harapan, dia takkan kekal. Nanti kamu jangan lupakan mak ya. Jangan tinggalkan mak ya. Susah, benda tu susah. Susah nak kata tak boleh tinggalkan. Tapi untuk amal soleh kita, benda tu akan kekal. Okey. Ada satu riwayat lagi daripada Abdullah bin Abbas. Iaitu kata Abdullah bin Abbas, firman Allah al-baqiyatus salihat itu merupakan zikir kepada Allah. Perkataan la ilaha illallah, perkataan subhanallah, perkataan alhamdulillah, perkataan tabarakallah, perkataan la haula wala quwata illa billah. Dan al-baqiyatus salihat itu merupakan puasa, solat, haji, sedekah, merdekakan hamba, berjihad, bersilaturrahim, melakukan amal yang soleh. Dan semua ini adalah al-baqiyatus salihat yang akan kekal kepada pelakunya di dalam syurga selama lagi masih ada dunia, masih lagi ada bumi dan langit. Maksudnya, benda tu tak akan tinggalkan manusia sampai bila-bila. Sebab itu Allah namakan dia sebagai al-baqiyat, benda yang kekal. Benda yang kekal. Okey? Baik, jadi dia merujuk kepada seluruh amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Okey, kita berhenti dekat sini ya tuan-tuan. Pada ayat 46, insya-Allah kita akan sambung pada ayat 47. Ada soalan ke tuan-tuan? Ada soalan ke? Alright. Tak ada Baik, kalau tidak ada tuan-tuan, terima kasih kepada tuan-tuan yang menonton sama ada melalui Facebook ataupun yang melalui Google Meet. Mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita dan tuan-tuan kita melakukan siaran ini secara langsung dan tuan-tuan boleh hadirlah ke PMP HQ kami di USJ. Tuan-tuan boleh datang, kami akan maklumkanlah alamat. Kita boleh sebab belajar secara online dengan secara on-site ni dia berbeza lah. Jadi kalau tuan-tuan ada kesempatan, ada ruang, boleh sama-sama dengan kami lah. Ramai-ramai di HQ insya-Allah. Jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.